Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Selamat tengah hari, rakan taulan saudara mara. Dapur Iskandar Puteri kami sajikan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua, bersama kami dalam rancangan masakan terbitan Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Selama 1 jam kami bersiaran bermula jam 12 ini sehinggalah jam 1 tengah hari nanti. Jadi boleh layari kami di dalam Facebook dan juga YouTube. Sebarang soalan atau pandangan bolehlah ditypekan di ruangan komen dan jangan lupa untuk share, like dan juga subscribe channel kami. Baiklah, di sini kami akan berkongsi resepi, tips dan juga petua daripada chef dan juga pakar-pakar berpengalaman. Baiklah, untuk episod yang keempat ini, kami bawakan daripada Pertubuhan Perkumpulan Perempuan atau Women Institute Taman Mutiara Rini dengan menunya nasi lemak seafood. Bukan nasi lemak buah bidara tapi nasi lemak seafood. Baiklah, saya perkenalkan di sebelah saya Kak Izan. Kak Izan, selamat datang. Selamat tengah hari. Okey, sebelum Kak Izan masak, kita minta Kak Izan perkenalkan sikit lah. Perkenalkan diri sikit. Okey. Kak Razi, saya kerja sukarelawan masak di dapur masjid Mutiara Rini. Okey, so Kak Izan ni selalu masak di belakang tabir kat dapur je. Tapi hari ni Kak Izan live dia nak share resepi dengan kita semua. Jadi katanya nak resepi nasi lemak Yes. Okey, Kak Izan, kita pun buang masa, saya serahkan terus. Kita nak mula daripada mana? Nasi dulu. Okey, kita masak nasi lemak dulu. Okay, dia punya beras, kita gunakan beras basmati. Basmati ni, beras basmati ni. Tiga cawan basmati, 2 cawan beras wangi. Lepas tu kita gunakan 8 cawan santan. Okey, masuk dulu. Okey, tadi kita gunakan maknanya 4 cawan beras 2 cawan 5 cawan beras, 2 cawan beras wangi, 3 cawan beras basmati, 2 cawan beras wangi. Okey, so jumlahnya 5. Jadi kita nak masak untuk berapa orang ni dengan 5 sukatan cawan beras ni? Dalam 10 orang. Okey, untuk makan 10 orang 10 Ini orang. menu untuk 10 orang. Okey, teruskan. Dalam ni ada air 6 cawan. Okey. Tambahkan santan lagi. Okey, 2 cawan ni. Okey, dah jadi 7 Okey, tadi air 6 cawan air. Kita campurkan 1 cawan santan. Lebih kurang Kita habiskan 1 pack lah ni santannya. Untuk kita kenakan dalam 8 cawan. Oh, kita kena jadikan dia 8 cawan. Okey. Okey, tadi dah 6 campur 1, 7. Kita campur lagi 1. Kita masukkan dalam bekas santan, kita ada lebih-lebih lekat-lekat tu sayang kita masukkan air. Jangan buang. Jangan membazir sayang. Okey. Okey, ini sukatan yang terakhir, cawan yang ke-8. Okey, dah 8 cawan. Kita pancur Kita kacau. Kita masukkan 8 cawan santan dekat dalam periuk nasi ni. Ni dah ada 5 cawan beras tadi Okey. Lepas tu kita taruh daun pandan dua helai. Bawang besar setengah biji. Okey, bawang besar setengah biji. Saiz bawang besar lebih kurang macam ni lah setengah biji dia. Separuh daripada ni separuh. Setengah biji dia. Okey. Lepas tu halba berapa banyak tu? Halba 1 sudu teh. Halba 1 sudu teh macam ni sudu teh. 1 sudu teh halba. Okey. Masukkan sekali. Okey, ni garam dalam 1 sudu besar garam. 1 sudu besar garam. Okey. Perasa dalam setengah sudu lah, 1 sudu. Setengah sudu.
Okey, perasa kita gunakan perasa apa? Tak kisah. Sedap. Sedap rasa Maggi tu. Perasa sesedap rasa boleh Maggi. Ada perasa lain saya rasa ada no pun boleh kan ya? Boleh kot. Asal sebut perasa, tu dia letakkan 1 sudu besar tadi ya. Okey. Lepas tu kita kacau. Oh, kita kacau. Macam kurang sikit. Dia tak rata. Okey. Nanti kita tambah. Kita gunakan bawang merah saja. Bawang putih tak ada masuk kan? Ada. Okey. Dia patut ada halia tapi tak ada nari. Okey. Kalau siapa nak letak halia pun boleh. Boleh. Best kita cuma tekan je. Sementara kita masak sambal udang. Okay, sekarang kita dah hidup. Okey. Okey, sekarang kita biarkan nasi kita masak. Jadi sementara kita tunggu nasi kita masak, kita buat sambal je. Kalau makan nasi lemak tak ada sambal memang tak cukup. Okey, kita start dengan sambal. Kita ada sikit lagi sayang. Letak. Okay. Ada sikit lagi sayang dia punya santan dia. Okay. Kita masak kalau boleh jangan membazir. Jadi kalau santan daripada lebih sikit, Intan tambah masuk Kak Izan masukkan balik santan tadi tu sayang. Okey. Sekarang Kak Izan tunjukkan bahan-bahan sambal pula. Ni kita dah tekan dah nasi. Tunggu dia masak je sementara kita masak sambal udang Okey. 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 Kita masuk minyak dalam api nak hidupkan dulu tak? Hidupkan dulu. Hidupkan dulu Okey. Okey. Dah. Tekan sikit. Okey. Untuk buat sambalnya, mula-mula kita kena masukkan minyak masak. Minyak masak agak-agak berapa banyak tu? Dalam Kak Izan? setengah botol ni boleh lah. Setengah botol. So ni botol 1 liter ke? 1,5 liter. 1 liter. Ni berapa? Ni kurang dalam setengah botol tu. Okey. Tunggu panas. Tunggu minyak panas. Okey. Sementara minyak panas. Okey, Kak Izan akan terangkan. Okey, bahan-bahan dia ni cili kering ni dalam 200 gram. Okey, angkat sikit Kak Izan. Nampak ni. Okey. Bawang dia 4 biji. Bawang besar 4 biji. Bawang putih 5 biji. Okay, kalau yang suka tahu belacan tu boleh je nak taruh. Okey. Okay, lepas tu kita Kak Izan, apa bawang yang ada merah, ada colour tak sama ni? Memang kena cari colour tak sama ke? Tak, ini apa yang ada dekat rumah. Okey, apa yang ada soalnya bawang besar apa-apa tak kisah Pakistan dengan beras bawang Cina. Oh, ni yang putih ni bawang Cina, yang merah tu bawang Pakistan. Tak kisah. Tak kisah kalau ada kat rumah Pakistan lah, kalau kat rumah ada bawang Cina lah, tak kisah asal bawang besar. Okey. Kita blender ni dia akan jadi macam ni lah. Okey, tadi bawang putih ni berapa ulas? 5 ulas. Bawang putihnya 5 ulas Okey. Udang dia setengah kilo. Okay. So senang dia nak ingat bawang putih 5 ulas, kita masak untuk 5 cawan nasi tadi. Okey. Sekarang minyak dah panas belum? Belum sangat. Belum sangat kita kena tunggu dia panas betul. Okey, untuk masak nasi lemak. So nasi lemak ni kalau dulu-dulu masa saya kecil-kecil kita buat sarapan je nasi lemak ni. Tapi sekarang nasi lemak dah tak kisah dah. Kita nak buat sarapan boleh, nak buat makan tengah hari boleh, kita nak buat makan malam pun boleh. Orang sana dah tak kisah dah jadi kita kedai nasi lemak pun dah ada, restoran nasi lemak pun dah ada. Bila masa rasa nak makan nasi lemak dah boleh makan nasi lemak Itu nasi lemak yang kita beli kat kedai. Tapi kalau boleh kita ajar masak ni, masaklah kat rumah Masak kat rumah untuk anak-anak, untuk suami, jadi tak payah nak beli yang kita dapat jimat kos. Jadi kalau dah pandai masak, dah sedap, kita dah boleh berniaga kita boleh jual. Okey. Okey, kita masuk. Okey, dia dah panas betul. Bismillah. Sekarang kita masukkan campuran yang telah di blender tadi Kita dah cakap tadi, cili kering 200 gram, bawang besar 4 ulas dan juga 5 ulas bawang putih yang telah di blender. Sekarang kita masakkan dia, tumis dia. Ada sedikit
belacan kalau nak letak belacan. Kalau nak letak belacan. Kalau letak belacan boleh letak belacan. Kalau nak letak belacan, yang tak makan belacan boleh je. Okey. Kita tengah tumis tu. Okey, kita tumis sekarang ni. Agak-agak kenapa dia panggil nasi lemak Kak Izan? Nasi lemak sebab santan sebab ni santan berlemak. Sebab santan berlemak. Okey, tu panggil nasi lemak. Itulah agaknya asal usul tapi ada orang cerita dia kata macam mana keluar nasi lemak sebab anak dia tengah masak kat dapur. Mak dia tanya, masak apa? Masak nasi lemak, dia kata. Dia nak beritahu mak dia sebenarnya masak nasi. Tapi mak dia dengar nasi lemak. Tu kata orang macam tu asal cerita orang dulu. Tapi saya tak pastikan lah. Betul tak betul Okey, tapi memang kita pakai santan. Kalau tak nak pakai santan boleh tak? Sedap tak nasi lemak? Untuk diet tu dia untuk susu. Siapa yang diet tak nak pakai santan, takut kolesterol tinggi, boleh pakai susu. Okey, sekarang kita tumis bahan-bahannya Tumis sehingga naik bau dan juga naik bau saja. Okey. Tambah lagi. Kalau Kak Mazin ni Kak Izan masak nasi lemak untuk apa, sarapan je? Biasa masak untuk Khamis, Jumaat. Malam-malam makan nasi lemak Tengok orang masjid. Bukan nasi lemak je bukan. Ada menu lain lah. Maknanya ada yang nak makan nasi, ada yang nak makan mi Okey. Dia kalau tu macam dia tak ada rehat lah kan. Nasi lemak ni makanan tradisional orang Malaysia Kalau kita ada bunga raya, bunga kita panggil bunga kebangsaan, nasi lemak kita boleh panggil nasi kebangsaan kita dah ni. Daripada turun-temurun, daripada dulu-dulu. Nenek-nenek kita pun makan nasi lemak juga. Kat rumah tadi ada buat sambal sotong macam ni jugalah. Cuma kita sotong tu kita dah rendam. Lepas tu dia dah kembang jadi sebab kalau kita nak buat dua jenis kan tak sempat kan. Jadi kita contoh hari ni kita tunjukkan macam mana nak masak sambal udang lah Sambal sotong kita dah buat dah. Nanti kita tunjukkan macam mana Okey. Kita boleh sambung. Nak slowkan api ke? Okey. Lupa buat tutup dia. Okey. Kita kecilkan sikit api sebab dia dah start mercik-mercik tu. Sebab kita nak gaul. Okay, orang-orang kampung dulu memang kenapa dia masak nasi lemak sebab kita kampung-kampung kan tanam pokok kelapa. Jadi tengok ada kelapa, itulah dia masak nasi lemak. Tapi kadang-kadang saya terfikir kenapa pantun tu nasi lemak buah bidara? Kenapa dipanggil buah bidara? Sebab biasa orang makan sebelah memang ada buah, tapi buah pisang ke buah tembikai ke apa kan dia makan, tapi pantun tu nasi lemak buah bidara orang dulu-dulu mungkin sebab dia nak cantikkan pantun, pembayang dengan maksud di bawah tu dia letak buah bidara. Tapi konsepnya bila nak makan ada buah lah. Apa cuci mulut, maknanya orang dulu-dulu dia makan ada satu cuci mulut. Tu konsep dia. Kita bagus untuk konsep tu kan untuk serat-serat di dalam badan kita. Okey. Memang tradisi lah kita orang Melayu sarapan selalunya memang makan nasi lemak. Boleh makan. Tapi sekarang nasi lemak bukan orang Melayu je Kak Izan. Orang Cina, orang India semua pun dah suka makan nasi lemak Mak Salleh pun makan nasi lemak. Orang Jepun makan nasi lemak. Nasi lemak kita dah pergi mana-mana dah. Dah pergi seluruh dunia Betul-betul. Cuma kita memang dari dulu macam Okey Kak Izan, tadi kita untuk cili merah tu dia punya biji tu kita buang tak? Masa kita potong, kita buang tak? Buang juga. Buang biji dia Ada kita rendam, kita buang asinkan biji dia Sebab biji ni kata orang bawa penyakit. Ada orang kata boleh dia tak lawas, dia akan kat dalam dan dia akan boleh dijadikan jadi penyakit Jadi kalau boleh bila masak tu biji tu kita buang. Okey. Macam contoh je dia. Agak-agak berapa lama ni Kak Izan selalunya kalau nak tunggu dia betul-betul? Tunggu dia betul-betul masak. Tunggu dia betul-betul masak Okey, udang tu saya nak tanya. Udang tu kita tak payah nak buang dia punya kulit ke? Tak, saya akak tak buang tapi akak buang dia punya ni.
Kan dia punya yang ni kita gunting, kita buang dia punya ni dekat dalam ni kan ada yang hitam ni. Kita buang. Oh, okey. Cara nak bersihkan udang dia bersih lah ni. Buangkan yang hitam tu. Dengan dia punya yang bulu-bulu dia tu, dia punya dia gunting je. Gunting sahaja, guna gunting Dan ekor dia pun tak payah nak buang. Ekor dia tak buang Ekor dia tak payah buang. Dia punya tak. Kenapa apa betulnya kita tak payah nak buang kulit semua tu? Dah biasa memang. Oh, memang konsep dia macam itu Okey. Kadang-kadang buang juga, tinggalkan dia punya ekor tu je. Sikit saja Okey. Jadi terpulanglah perempuan kalau rasa kat rumah tu nak bagi anak makan senang, bolehlah nak kalau nak kopek kulit tu. Kulit terus. Okey. Belum lagi? Belum lagi Okay, Kak Izan selalu kat masjid. Kalau Kak Izan sampai gaul-gaul ni ada baca-baca tak? Ada selawat ke? Ada. Itulah bila kita kat rumah kita masak ni, kalau boleh kan sambil masak tu macam saya ni membebel kan. Janganlah membebel kan. Ada orang dia suka menyanyi kat dapur. Kak Izan ni pandai nyanyi tau. Suara dia sedap. Lagi-lagi kalau lagu Melayu asli. Boleh nyanyi lagu Datin Rapiah Buang tak? Yang apa tu? Ada lagu pengorbanan tu. Dia cakap rasa cik lemak juga. Ada. Berapa? Ada dia pengorbanan. Nanti yang kat rumah tu bolehlah cik-cik tengok lagu pengorbanan. Dia cakap nasi lemak buah bidara. Dia ada cakap. Okey. Ni buat sambal. Kenapa ada setengah sambal tu kan kalau kita masak bersin patuk. Ada setengah macam ni kan dia dah macam dah nak angit ni. Macam dia dah terlampau maksudnya garing sangatlah tu. Tu yang kita macam sedap. Okey. Habis Kak Izan kadang-kadang kalau saya pergi kedai, saya beli lada, kadang-kadang pedas, kadang-kadang tak pedas. Macam mana kalau saya nak pedas dengan tak pedas, macam mana saya nak bezakan cili macam mana? Selalu kadang-kadang pergi pasar Kak beli yang dia tulis yang tak pedas. Kadang-kadang kalau kita ingat macam sama je tak pedas ni. Kadang-kadang kita pun tak pandai bezakan tau. Kalau kat pasar nanti dia dah tulis kat situ, kita beli je yang tak pedas. Tapi memang mahal sikit lah. Yang tak pedas mahal sikit? Mahal sikit lah. Patutnya yang pedas lah mahal sebab kita guna sedikit saja dah pedas. Ini yang tak pedas dia punya mahal Senang sekarang nak tahu tak pedas dengan dia orang dah tulis. Dulu dia orang tak tulis. Nasi ada mak cakap tengok dia punya kerinting, dia punya kerut-kerut tu. Kerut-kerut tu banyak dengan kerut-kerut tak banyak. Kadang-kadang betul macam tu tengok kerut-kerut dia. Betul. Tapi kalau Kak Izan kata dah tulis, senang je. Senang. Kadang-kadang kita tengok juga ada yang macam ni. Wah ni okey kot. Kita dah tengok kan. Lepas tu kadang-kadang pedas juga. Dia kadang-kadang sama tapi kita tak tahu bezakan yang kadang-kadang kat kedai tu je boleh. Okey. So macam mana ni Kak Izan? Agak kejap lagi Dia lama sikit kalau masak sambal ni memang lama sikit. Kalau masak dalam sambal memang kena lama memang lama. Dia mecik tu lah yang kalau tak lama apa jadi? Mungkin sakit perut tu. Itu dah masak. Akak kalau masak pula memang untuk bawang banyak. Dia jadi macam memang lambat sikit lah. Dia bau dia naik sedap sikit bau dia naik sedap. Ni dah bau dah kat sini ni. 17 dah bau dah ni. Okey. Masak sambal lama sebab kita nak kasih orang makan. Pastikan nanti orang makan. Tak sihat, jangan tak sihat pula. Okey. Kita memang pakai kuali ni ke? Kuali batu? Kadang-kadang akak kalau kat masjid tu kan kuali besar tu. Yang macam dah lama ni. Lebih lama tu. Ada kuali dodol tu. Lagi sedap. Maknanya kuali tak kisahlah. Tak kisah. Kuali kat rumah ada apa tu pakai je. Jangan nak beli kuali baru pula Nak masak nasi lemak punya pasal. Pakai apa yang ada je.
Dia kalau ada tutup dia kan. Kalau ada tutup dia kita boleh biar saja. Kalau ada tutup kita besarkan api, biar sekejap. Nanti kan baru kita kacau. Angkat, kita kacau. Okey. Tutup dia tadi tertinggal. Okey, kalau bertutup kat rumah. Okey, kita besarkan api dia. Biar lama sikit, kejap lagi kita buka, kita kacau lagi. Okey. Okey, sementara saya kacau ni dengan Kak Izan. Jadi kita rehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih bersama lagi kami. Okey, tadi kita dah gaul-gaul, kita dah tumis kita punya sambal. Sekarang kalau saya tengok sambal ni tak melekat ni Kak Izan. Ada betul ke supaya sambal tak melekat ni? Tak ada. Kita kena kacau selalu. Yang penting kena kacau selalu, pastikan dia tidak melekat dan juga tidak hangus. Jangan tinggal. Nanti duk syok main telefon, terlupa tengah tumis sambal ni. Okey. Itu yang kalau dia terlampau hangus nanti tu yang bila tangkap kita di hidung bersin. Kalau dia hangus, dia tangkap hidung kita bersih-bersih nanti jawabnya. Nanti kat dapur masak bising-bising orang cakap apa tu masak nasi lemak kecoh satu dapur. Okey, ini dia punya ni. Tu warna dia kalau nak tengok. Sebab ni memang saya masak memang suka tahu bawang banyak. Bawang sekarang agak mahal. Agak mahal. Tapi kalau masak tak bawang banyak memang sedap. Okay, jadi kalau kita berniaga tu jangan lokek sangat. Letak bawang sikit nanti tak berasa. Bila tak berasa, orang beli sekali nanti tak nak datang lagi, tak nak beli lagi kali kedua. Jadi kita kena jaga kualiti lah kalau berniaga tu. Jangan nak fikir untung je. Okay. InsyaAllah. Okay, kita masukkan asam jawa Okey, yang kedua kita yang masukkan air asam jawa 1 mangkuk. Kalau tak nak masuk asam jawa, masuk asam keping boleh ke Kak Izan? Boleh. Oh boleh Apa beza asam jawa dengan asam keping ni? Mana lebih sedap? Asam jawa, asam keping. Asam jawa sedap juga, asam keping pun sedap juga. Dua-dua sedap sedap. Cuma bezanya asam jawa tu dia daripada orang kita tak keringkan kan, dia basah-basah. Tapi asam keping tu dah dikeringkan Dia asam jawa memang selalu guna asam jawa lah. Walaupun nama asam jawa tak kisah orang Bugis ke, orang Bancar ke, orang Bacau ke, boleh nama dia je asam jawa. Asam jawa. Lepas tu kalau kurang asam tu cakap kurang asam jawa Okey. Dah masukkan asam jawa, seterusnya kita masukkan udang. Okey. Udang. Kita masukkan udang setengah kilo tadi setengah kilo. Okey, ni untuk setengah kilo udang kita masukkan. Kita terus masukkan garam. Okey, masukkan garam. Berapa banyak garam tu? Garam 1,5. 1,5 garam, 1,5 sudu camca. Ni. Sudu besar. Sudu tak besar lah ni yang Okey, ni sudu. Sudu apa ni Kak Izan? Gula perang. Kenapa tak pakai gula putih? Kenapa nak pakai Memang gula perang? kadang guna tu. Okey, guna gula perang Satu mungkin sebab warna dia merah. Satu lagi mungkin lebih pada kesihatan gula perang ni untuk kesihatan. Ini sedap rasa dalam 1,5. Okey, 1,5 sudu. Sedap rasa. Satu sudu atau 1,5 lah bergantung Bergantung. Okey. Kita dah selesai bahan-bahan dia. Okey, kita tinggal tu. Ni aja lah. Ni kita tumis sambal dia. Tinggal siap dia. Ada orang nak makan dengan ayam, nasi goreng ayam boleh juga, nasi lemak ayam boleh juga, nak makan dengan telur boleh juga. Tapi hari ini kita makan dengan kita punya tema seafood, jadi kita makan dengan seafood lah Sains ada mengatakan kalau makan jangan campur. Nak makan seafood aja Nak makan darat yang di darat, contoh ayam, kambing, lembu jangan campur. Daripada sudut kesihatan agak kurang sihat lah Tapi sebenarnya konsep dia, saya rasa lah konsep dia kan Kak Izan. Sebab dia nak jangan membazir. Kalau nak makan tu jangan tamak sangat makan apa yang ada. Jangan memang sunnah kan, sunnah kalau makan. Kalau laut je. Kalau sunnah ikut sunnah. Sebenarnya kita makan kalau ikut
Hadis Nabi dia kata kita makan untuk pembentukan tulang sulbi Tapi kalau kita nak makan berlebihan kita kena bagi 3 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk nafas, untuk oksigen badan Jadi jangan makan berlebihan. Bila kita makan sebab kita senak sebab kurangnya udara untuk kita bernafas kat dalam. Sebab kita kena kita makan ikut bahagi tak bagi elok-elok dah tu. Jangan terlebih makan. Sebab tu dia kita makan balance dengan minum. Okay, berapa lama ni Kak Izan kita nak masak udang kita ni? Dia naik. Dia naik macam berkilat cantik. Okay, sementara tunggu berkilat cantik ni, saya minta Kak Izan keluarkan yang kita nak serve untuk ni boleh. Okay, boleh. Kita serve kita nak tunjuk selain daripada dekat udang. Sini ke? Sini je, atas sini. Selain daripada udang, kita boleh sediakan lain-lain makanan laut seperti sotong. Okey. Cara nak buat masak sambal sotong sama je sebenarnya. Sama saja dengan kita masak sambal udang cuma kami Kak Izan dah siap masakkan di rumah Jadi kita tunjukkan untuk serve apa yang kita gunakan untuk serve nasi lemak ini. Jadi anda di luar sana kalau ada soalan boleh type dekat ruangan komen. Kami akan bacakan nanti. Dan kalau ada pandangan juga boleh dikongsikan. Dan jangan lupa untuk share rancangan kami, untuk like dan juga untuk subscribe rancangan kami. Nasi belum siap. Tak apa, nasi belum siap tak apa, kita letak kita punya lauk dulu Ini sambal sotong dia. Okey, yang pertama sambal sotong kita boleh gunakan. Ada sambal Kak Izan dia warna merah pekat, ada sambal dia warna merah kurang pekat. Kenapa tu ya? Dia kena lama sikit. Kalau lama dia akan jadi merah. Jadi kalau kita masak lama sambal tu akan jadi merah pekat. Okey. Okey. Kak Izan dah keluarkan yang pertama Yang pertama tu adalah sambal sotong. Selain daripada sambal sotong, kita boleh tambah dengan sambal udang. Barang yang kedua, bahan yang kedua Kak Izan dah siapkan kacang goreng. Kacang tanah goreng. Okey. Sebab kalau tak ada kacang tanah orang kata tak lengkap kita punya nasi lemak. Nasi lemak punya basic dia kata mesti ada kacang tanah, mesti ada ikan bilis. Tu asal-asalnya. Okey, ada apa lagi? Timun tak ada. Timun tak ada. Tak ada tak apa. Okey. Kat rumah boleh terpulang apa yang ada kat rumah boleh letak campurkan Jadi kami tunjuk ni sampel. Di rumah boleh pelbagaikan. Rasa nak makan dengan tomato boleh, rasa nak makan dengan timun pun boleh, rasa nak makan dengan salad pun boleh, tak ada masalah. Kak Izan, ini apa ni? Udang papai. Udang papai Udang papai digoreng? Kita goreng okey, udang papai. Dengan ikan. Dan juga kita boleh campur dengan ikan. So Kak Izan hari ni bawa ikan apa Ikan selah. Ikan selah kuning. Okey. Ada orang suka ikan selah kuning yang kecil-kecil tu. Kan? Kalau kita berniaga, masukkan seko-seko senang kalau kita berniaga, masukkan ikan selah kuning kecil-kecil tu. Okey, agak-agak ni berapa lama lagi Kak Izan? Belum Belum lagi Okey, belum lagi. Okey, Kak Izan hari ni akan serve tunjuk nak serve ke untuk makan hidang atau nak serve untuk kita jual bisnes? Makan hidang. Makan hidang Okey. Jadi kalau nak jual tu boleh serve masuk dekat dalam kalau nak isi daun pisang ni. Nasi lemak dia memang tak lari dengan daun pisang Sebab aroma dia, bau daun pisang tu akan melekat dekat nasi lemak. Dan kita tak daun pandan, daun pisang lagi kan. Lepas tu kita letak kelapa, jadi bau tiga pokok ni Okay. Rasa dah okey dah. Okay. Nasi yang Kak Izan masak tu biasanya melekit tak Kak Izan dekat periuk? Tak. Tak melekit Tak.
Sebab ada orang masak nasi dia melekit kat periuk. Agaknya kenapa itu? Tengok periuk kot. Tengok periuk kot. Tengok periuk kot. Tapi tak juga, kita kena selalu tengok kacau. Kena selalu tengok kacau. Maknanya jangan biarkan aja. Oh, kalau masak nasi lemak jangan biar aja, kena tengok kacau. Dia kalau dah masak tu, kalau dia melekat, kalau kita biarkan dah masak kita kacau-kacau, kita tutup api. Okey. Oh, lepas siap masak je kena tutup api. Bukan biar dulu. Kita dah kacau tu. Dah kacau baru tutup api. Lama baru tutup api. Kalau kita biarkan lama memang dia akan berkerak lah. Oh. Maknanya setelah dikacau kita kena tutup api. Lama sikit tu, lepas tu baru kita tutup api. Okey, untuk elakkan kerak, Kak Izan kata lepas kita masak nasi tu, nasi dah masak kita kacau dan kita biarkan agak berapa lama baru kita tutup api. Api memang kena tutup tak boleh lama sangat Dan dari segi kesihatan juga kalau lama sangat, katanya lebih daripada 6 jam kita on power ni untuk periuk nasi. Nasi tu sebenarnya sudah tak sihat. Sebab dia dah kena kala lebih daripada 6 jam. Jadi ingat kalau kat rumah tu kalau masak jangan on lama-lama Agak-agak dah makan tu kita offkan dululah. Okey. Sudah. Kita punya sambal dah siap. Okey, sekarang saya serahkan kepada Kak Izan macam mana nak serve. Nak tutup api? Sikit. Okey, Kak Izan hari ni dah buat kangkung Orang dulu pun ada juga dia makan nasi lemak dengan kangkung. Okey, sebenarnya bukan apa, konsep dia dulu kita semua bercucuk tanam. Jadi kita gunakan apa yang ada di sekitar kita untuk kita masak, untuk makan ahli keluarga. Jadi orang dulu dia tanam kangkung. Jadi dia makan masukkan dekat nasi lemak dia dengan kangkung. Okey. Ni cara nak hidang. Kak Izan letak dulu dengan daun pisang. Satu dulu kan? Satu dulu Buat satu dulu. Okey, buat satu dulu. Ada nak hidang Daun pisang ni dilayukan tak? Layu? Daun pisang ni dilayukan dulu sebelum kita gunakan. Kalau tak nanti dia mudah koyak kalau tak dilayukan. Okay, kita gunting, Kak Izan gunting mengikut saiz pinggan lah Kalau pinggan segi 4, potong segi 4 lah. Kalau pinggan dia bulat, kita potong bulat. Okay. Kalau tak ada daun pisang kat rumah tu, tak payah letak daun pisang pun tak apa. Kita letak daun pisang sebab kalau sebut nasi lemak, biasanya memang ada daun pisang. So orang nak bau daun pisang tu, aroma daun pisang tu sampai Jadi hari ni kita pakai banyak daun. Kita pakai daun pisang, kita pakai daun kangkung. Tadi kita masak nasi lemak, kita pakai daun pandan. Kita pakai banyak daun hari ni. Okey. Nak serve kita Kak Izan tuang dalam mangkuk nak serve sukatan. Maknanya satu mangkuk untuk satu orang Okey, satu mangkuk untuk satu orang makan. Jadi kalau nak menyaga macam tu juga tuang. Okey, terbalikkan. Tu dia. Bau dia wangi, sedap sebab dia daun pandan tadi. Lepas tu dia campur dengan halba, bau halba pun sedap, naik bau dia. Okey. Ni kita kalau sambal sotong kita try taruh ni. Kan? Lepas tu kangkung. Okey. Hari ni kita tunjuk kangkung, tapi kalau kat rumah tu nak gunakan timun macam biasa pun tak ada masalah. Boleh juga. Okey. Ni apa tu? Udang papai tadi yang kita dah goreng. Sudu. Okay. Wow.
Lepas tu kacang tanah yang telah digoreng juga. Goreng kacang tanah ni lama tak Kak Izan? Kalau lama hangus lah. Dia lama dah hangus Jadi konsep memasak ni kena tengok. Jangan tinggal. Dia hangus. Kacang ni memang tak boleh tinggal. Kacang tak boleh tinggal. Dengar tu Kak Izan kata. Kalau Tips tinggal, dia. kita tak lagi hitam. Kacang tak boleh tinggal. Kalau hitam nanti dia jadi macam arang nanti. Kita dah makan arang pula nanti. Okey. 1, 2, 3. Kita letak juga ikan bilis ya. Dah ada ikan udang. Dah ada ikan goreng, kita letak ikan bilis juga. Sikit sebab ada orang cakap tak sah makan nasi lemak tak ada ikan bilis. Okey. Lagi. Kita taruh sambal. Sambal dia nak asin ke apa? Terus masuk sini. Terus masuk. Terus sambal. Okey. Dan kita letakkan sambal udang yang kita dah masak tadi. Oh, kita nak tunjuk sambal sotong dulu. Okey, no problem. Okey, ini sambal sotong. Wah, ni dah boleh buka restoran kalau macam ni. Tengok tu. Wah. So Kak Izan, konsep orang sekarang ke makan lauk lebih daripada nasi ni? Tengok lauk keliling, nasi tengah je tu. Nasi tengah dia. Ini orang sekarang ni makan lauk lebih daripada nasi. Kalau orang dulu dia makan nasi lebih daripada lauk. Dah terbalik dah sekarang ni. Mana kita nak terpulang lah nak makan lauk lebih ke, nak makan nasi lebih ke tu ikut sukatan masing-masing. Ini kita tunjuk macam mana cara nak serve lah serve. Nanti nak tu kan ikan. Okey. Yang ni dah okey Kak Izan set ni. Sotong tu. Sotong dah? Okey. Tak apa, dia letak tepi je. Okey, kita dah siap satu set Ni satu set dah siap Kak Izan Okey. Ini set yang pertama Kak Izan dah siapkan Set nasi lemak yang pertama di mana kita combine kombinasi seafood Kita ada ikan goreng. Lepas tu kita ada udang pepai goreng. Ikan bilis dengan kacang tanah dan juga sambal sotong dan kita gunakan sayur kangkung. Okey. Kalau nak rasa sayur kangkung, biasa makan dengan nasi lemak dengan timun kan, saya kita gunakan sayur kangkung. Okey, Kak Izan next. Yang kedua pula, nak tengok serving yang kedua macam mana? Sambal udang juga. Kita tukar sambal udang pula Okey. Nasi. Buka kan kacang. Buka kan? Kacang. Kacang, okey. Okay, sekarang kita serving yang kedua. Kita letak dengan sambal udang pula. Mula-mula kita masukkan nasi satu mangkuk kecil. Okey. Kemudian kita letakkan sama juga. Kita letakkan kacang. Okey. Ikan bilis. Kangkung. Kangkung. Ikan tak payah kot. Ikan tak payah. Angkat situ. Kangkung. Udang pepai nak letak juga? Taruh. Okey, udang pepai. Nak taruh ikan tak? Ikan letak je. Taruh je lah. Okey. Dah. Sambal udang kita yang kita masak tadi. Kak Izan selain daripada masak untuk masjid, Kak Izan dia buat apa catering ke, hantar makanan untuk majlis-majlis, orang order tempahan, macam mana tu Kak Izan? Tak ada lah. Tak ada? Tak sempat? Tak, memang masak masjid dia. Oh, memang masak masjid je. Kak Izan tak sempat lah. Tak ada, saja masak. Okey, so ini kita dah serving kan Kak Izan? Siap? Sekejap, boleh siap lagi tak?
siap masak dah siap masak. Okey, tak sampai 1 jam kita dah siap masak nasi lemak kita. Jadi kalau kat rumah tu boleh masak. Okey, nak saya rasa tak? Saya kena rasa. Kena ambil sudu dulu. Mana sudu dia? Okey. Sudu bekas kita kahul Okey, sebelum saya makan saya nak minum air dulu, boleh tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada kami. Amin. Okey, kita try makan Okey, saya nak rasa udang dulu sebab tadi kita saya masak udang tu saya yang gaul. Okey. Bersama dengan sedikit nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Memang sedap. Macam nak cakap dengan betul kat rumah, tak tahu cakap macam mana. Memang sedap. Sedap gila lu. Mana cakap macam mana. Memang sedap sangat. Tambah lagi yang. Okey. Itu tadi sambal udang. Kita rasa sambal sotong dia macam mana Sambal sotong dia gelap sikit dia berbanding dengan sambal udang. Sebab dia lama, sebab kita nak lembutkan dia. Oh, kita nak lembutkan sotong lebih lama daripada udang. Okay. Kalau udang lagi lama pun lagi bagus. Okey. Sambal sotong ni ada manis sikit. Dia tak rasa pedas sangat. Okey, memang sedap sangat. Sedap sangat. Sedap sangat. Okey. Tadi kepada di luar sana boleh cerai Kalau tak sure boleh buka balik kita punya recording ni. Sebenarnya kita ada recording. Jadi bila-bila masa boleh play balik dan boleh mainkan, boleh tengok semula. Dan Kak Izan katakanlah, ada yang nak tanya lebih detail pada Kak Izan. Dia malu nak tanya kat sini, dia nak tanya, nak call in Kak Izan. Boleh share nombor telefon tak Kak Izan? boleh. Boleh. So Kak Izan bagi nombor telefon Kak Izan. 016 743 0597. 0167430597. Saya ulangi 0167430597. Itu nombor telefon Kak Izan bukan nombor telefon saya. Tanya saya nanti saya tak jawab. Okey? Okey. Saya rasa dah sampai di sini saja. Kita dah siap masak. Terima kasih kepada Kak Izan daripada Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Taman Mutiara Dini dan datang berkongsi resepi dengan kami. InsyaAllah kalau ada kelainan ke lapangan lagi kita jumpa lagi. Okey, sepatah 2 kata daripada Kak Izan. Terima kasih kerana mengundang saya masak apa yang saya tahu. InsyaAllah saya cuba bagi yang terbaik lah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Izan. Kak Izan akan cuba bagi yang terbaik untuk kita semua. Jadi untuk anda di luar sana, terima kasih kerana mengikuti kami daripada awal sampailah ke akhir. Dan juga rajin-rajinlah ke Facebook kami. Ke Facebook kami untuk tengok ada apa, kita ada program apa, program terbaru kita jalankan. Dan kami sebenarnya banyak rancangan, bukan saja panggil rancangan memasak, tapi ada juga rancangan kemahiran di mana tujuan kami adalah untuk memberi idea atau memberi ilmu kepada tuan-puan di luar sana untuk meniaga. Kita buat pendapatan sampingan, kita nak buat bisnes sikit. Jadi terutama semasa PKP ini. Jadi jomlah like, jomlah subscribe kami. Jadi saya bagi pihak kru penerbitan yang saya penyanyi sekalian Puteri memohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, tutur bicara, juga ada masalah teknikal sedikit macam mana. Okey, semoga kita diberikan kesihatan, semoga COVID dihindarkan daripada alam maya ini dan semoga kita semua dirahmati Allah. Jadi dengan itu saya dari Dapur Iskandar Puteri memohon maaf. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye.